sedang kami tertawa. Lalu Nabi SAW bersabda, "Atadhakuna wan naru min waraikum wallahi la arakum tadhakun." Apakah kamu tertawa sedang api neraka menanti di belakang? Demi Allah, saya tidak suka melihat kamu tertawa. Thumma adbar, maka seolah-olah Nabi SAW pergi membelakangi kami. Maka anna ala ru'usina arraf, sedang kami diam seolah-olah ada burung di atas kepala kami. Lalu bersabda, Jibril telah datang kepadamu dan berkata, Allah telah berfirman, mengapa engkau mematahkan hati hamba-hamba? Beritakan kepada hamba bahawa aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan seksaku adalah merupakan seksa yang sangat pedih. Baik, satu hari sahabat-sahabat Nabi ini dia tengah berkumpul, duduk berkumpul sampai-sampai ketawa. Dan bila Nabi datang, Nabi pun kata kepada dia, "Atadhakuna wan naru min waraikum." Kamu boleh ketawa sedangkan api neraka berada di belakang kamu, sedang menanti kamu. Jadi Nabi pun bila dia tengok orang ketawa dan dia pun cakap lagi, maka dia pun menunjukkan dia tak suka lah dengan keadaan kita terlalu superior, melampau. Maka dia pun macam membelakangkan sahabat-sahabat, macam nak pergi lah, nak meninggalkan majlis. Dan sahabat-sahabat Nabi pula bila tengok Nabi, jadi bila Nabi tegur langsung, sahabat-sahabat ni pun terdiam memacam ada satu ekor burung yang duduk atas kepala. Nak jaga burung tu jangan lagi sampai mereka tak berbuat. Ya, kalau burung lagi, burung kita tinggal atas kepala kita nak tangkap. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni macam terdiam bila Nabi mahu. Jadi tiba-tiba Jibril datang. Jibril alaihissalam datang dan Jibril menyampaikan berita kepada Nabi, macam tegur Nabi lah. Dia kata, Allah Ta'ala suka beritahu pada kau, mengapa kau mematahkan hati hamba-hamba? Jadi Jibril kata pada Allah Ta'ala kata, kenapa kau macam melemahkan semangat hamba-hamba? Jangan sampai mereka dia ketawa dan kau rasa tak seronok tengok dia ketawa. Memang betul menggambarkan seolah-olah maknanya tak fikir langsung ke akhirat. Ketawa berdebar-debar. Jadi kau tak suka betul-betul. Tapi jangan sampai mereka seolah-olah dia melakukan satu dosa yang besar. Kena ingat bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafur Rahim. Rahim itu yang kita bincang sekarang ni, bab rahmat. Jadi sehingga Jibril membaca ayat Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Beritahu kepada hamba-Ku bahawasanya aku ini Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu taala anhu berkata. Cerita ni popular, tapi saya nak ulas sedikit dari sudut sudut yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi Allah tidak ada dosa yang tidak dapat diampunkan. Ada pada umatnya sebelum kamu seorang yang telah membunuh 99 orang, kemudian pergi kepada pendeta. Dia pergi kepada pendeta. Pendetanya apa dia? Guru lah. Zaman dulu, zaman Bani Israel,
Dia tak panggil sangat guru, dipanggil pendeta. Jadi satu orang ni dia telah bunuh orang 99 orang. Dan sampai satu ketika dia bertaubat, dia berasa menyesal. Maka dia pun pergilah jumpa kepada satu orang pendeta, kalau kita zaman sekarang orang panggil tu, dan berkata, dia bercakap kepada tu, saya telah membunuh 99 jiwa. Saya dah bunuh 99 orang. Apakah ada jalan bagiku untuk bertobat? Jadi sekarang yang saya nak tanya ke guru lah, kalau saya bertobat, ada jalan kata orang boleh terima kata? Tu guru tu jawab, tidak ada. Tak ada dia kata. 99 orang kau dah bunuh orang, kau nak bertobat, minta maaf, tak ada jalan. Guru dia jawab, sebab perbuatanmu sudah melampaui batas. Kira-kiranya 99 orang, kalau 56 orang, kira lagi. Ini 99 orang. Jadi dia kata memang tak ada jalan. Baik. Maka ia segera berdiri dan langsung membunuh tu guru tersebut, sehingga benar yang dibunuhnya jadi satu. Bila tu guru tu jawab, tak ada jalan, tak ada Tuhan yang nak mengampunkan dosa, maka dia pun bangkit, bunuh tu guru tu. Cuba sekali. Senang cerita lah. Okey. Kemudian dia pergi kepada pendeta yang lain. Dia pergi pula kepada guru lain dan berkata, saya telah membunuh 100 orang. Kalau tadi guru yang pertama dia cerita dah bunuh 99. Tu guru tu jawab, tak ada jalan, Allah Ta'ala tak mungkin menerima taubat kau. Dia bunuh tu guru tu juga sekali. Jumpa tu guru yang kedua pula, dia cerita, saya dah bunuh 100. Ada jalan ke tidak kalau saya bertobat? Dia tanya ke guru yang kedua. Jawab ke guru yang kedua, sebenarnya perbuatanmu sudah melampau. Guru kedua jawab lain sikit. Yang ni saya nak tekan. Dan saya tak tahu awak punya perangai perbuatan ini teruk sangat dah. Sampai 100 orang awak bunuh seorang daripadanya pula tubuh pula. Memang tak kira-kiranya teruk sangat. Dan saya pun tak tahu Tuhan terima ke tak kalau kamu nak bertobat. Dia kata, hanya di sana ada 2 dusun, yang satu bernama Busra dan penduduknya orang-orang yang baik yang selalu mengerjakan amalan ahli ibadah. Sedang yang lain, dusun yang kedua, nama dia Kafrah. Penduduknya hanya berbuat derhaka melakukan amalan ahli ibadah. Kampung, dusun yang bernama Kafrah, ini orang jahat. Perangai dia perangai ahli ibadah. Perangai orang belum tentu, mana tahu dekat mati dia tobat. Maka bila kau pergi ke Busra dan mengikuti amal ahli perbuatan mereka, maka jangan ragu bahawa taubatmu akan diterima. Kau ngisi. Kau pergi kampung Busra tu, kau ikut dia orang semayang, kau pergi semayang berjemaah, kau pergi, kau dengar orang mengajar, orang kuliah, kau baca ceramah, kau benda. Ada yang mulai kamu pergi, nak baru rumah tak buat. Sekali-sekala setahun sekali ada buat yang mulai hati hari. Itu kampung orang baik-baik. Jadi kalau bertobat lagu tu, insya-Allah mudah-mudahan nanti bertobat. Maka pergilah dia ke Busra. Dia pun bila dengar guru-guru cakap lagu tu, dia pergi sungguh kampung Busra, kampung orang-orang yang baik. Dan ketika ia di tengah jalan, jatuh mati. Sampai tengah jalan, mati. Maka bertengkarlah malaikat seksa dengan malaikat rahmat. Bila mati, confuse. Malaikat rahmat mari nak ambil roh dia sebab dia bertobat. Malaikat seksa pula mari nak ambil roh dia sebab dia dah bunuh 100 orang. Confuse.
Nak kata dia bertobat, dia tak ada nak dia pergi ke kampung Busra nak buat semayang ke, nak belajar Fatihah ke. Tobat. Tak ada. Jadi confused. Dua malaikat yang bertengkar. Sehingga mereka bertanya Tuhan. Dua-dua malaikat ini naik lagi. Tanya Tuhan, lagu mana? Siapa yang layak ambil roh dia? Maka diperintah, ukur saja maka ke dusun mana dia lebih dekat. Masukkan ia ke golongan penduduk tersebut. Ukur dia dekat dengan Yemen. Kampung Busra yang baik-baik ke, ataupun kampung Kafrah yang jajahan. Maka bila diukur tiba-tiba terdapat ia lebih dekat ke dusun Busra sekadar ujungnya. Ukur punya ukur, dia dekat nak sampai dengan kampung Busra. Selisihnya ujung jari senti lah kita kata. Maka ia dicatat daripada golongan penduduk kampung Busra dan tobat dia diterima oleh Allah. Jadi ini kisah yang popular. Baik, saya nak ambil dari sudut lain. Pertamanya tuan-tuan, cerita ni dah popular, saya tak nak cerita panjang. Tapi saya rasa ada satu sudut yang saya sejarah orang bincang dan sentuh. Iaitu tuan-tuan, bila berdepan dengan orang jahat, pendakwa, ustaz, imam ke apa benda, tok guru ke, dia kena pandai jawab. Maknanya ceramah ke kuliah kena pandai. Kadang-kadang tuan-tuan, kita sebagai orang surau nak suruh orang mari ke surau ke masjid, kadang-kadang mulut kita tak pandai nak bercakap. Bila bercakap saja orang makin jauh. Bukan makin dekat. Kalau saya nak ambil satu contoh, ini contoh real. Saya ingat lagi di kampung saya. Ada satu orang dia bukan kaki masjid. Bahkan saya rasa ikut cerita isteri dia mengadu pada saya, suami dia memang tak sembahyang. Baik. Satu kali tuan-tuan, rumah saya dekat surau kampung, terdengar satu suara azan yang cukup lunak, merdu dan sedap. Tak pernah dengar ni suara azan. Jadi kita pun pergi nak sembahyang. Lepas tu orang lain pergi, orang hakim kaki surau lama, tak pergi dah siap sembahyang sunat. Ada satu orang tua ni tuan-tuan, memang dia kaki surau dan memang orang panggil memang kaki surau. Sembahyang Jumaat di surau tak tinggal. Tuan-tuan, apa yang dia cakap? Dia tanya siapa yang azan tadi. Orang tu mana tahu, tengok orang tu azan. Cakap, yang azan tadi tuan-tuan, yang tak pernah bagi surau. Bila cakap nama dia, yang kawan dia gatal dulu, dia kata patutlah nak hujan hari ini. Lepas tu tuan-tuan, kawan tu langsung tak pernah bagi sampai sekarang. Itu satu. Yang kedua, selain pada itu penceramah ustaz. Kadang-kadang orang tak bagi kerana approach ataupun cara. Dan kalau saya nak buat cerita yang semalam kita cerita tentang lelaki yang menemani kawan saya yang hantar saya daripada Pahang ke sini. Dia tu tuan, memang dia tak boleh dengar nama ustaz. Dia akan lari, kadang-kadang dia kata orang menyampuk sebut. Tapi tuan-tuan, sejak 3 tahun yang lepas saya beli yang saya kata beli, dia kaki kubiran, main gitar. Saya beli satu benda, saya pun tak tahu lah benda nama alat tu. Bawa dia ke pasar pun. Lepas pada tu tuan-tuan, walaupun sampai sekarang dia tak sembahyang, tapi dia dengan Islam. Ustaz beritahu je nak cium mana dia kata, kalau tempat tu sound system tak ada, dia akan bawa. Sudah cukup tuan-tuan, sebenarnya itu pun sudah cukup untuk orang mereka awal. Mungkin lepas pada itu dia akan dekat dengan Islam. Dan orang mencabar saya di kampung dia tuan-tuan, kita nak sebut nama kampung ni tu orang cabar saya. Dia kata kalau yang tak boleh masuk kampung tu, dia kata anak kami ada satu kumpulan
yang tak suka kepada Islam. Macam-macam kamu di mana. Tapi tuan-tuan, pendekatan saya mudah. Saya beli alat pergerak, saya boleh masuk ke dia. Lepas boleh masuk game dia tuan-tuan, lepas tu orang pula jemput saya ceramah di masjid dia. Boleh masuk. Dan kita ada statistik perkembangan orang lain yang dah kata orang tidak lagi menetap di area kampung. Jadi kampung yang memang tak sebaik. Maknanya selama ini kawan yang saya cabar, saya kata sekarang kita tengok kenapa anak ini masuk. Maknanya kebetulan ada 2-3 orang jadi kaki keras. Dia minat Islam, dia macam nak masuk orang di Islam, tak boleh. Kadang-kadang kita nak ubah orang ini dengan bujuk, dengan cara kadang-kadang kita taruh dengan dia minum kopi, kita pergi minum kedai kopi, kita belajar dia. Cukup dengan dia malu muka kita pun cukup dah mereka. Baik, kita refer kembali kepada cerita tadi. Tu guru yang pertama kata tak ada Tuhan yang boleh ampunkan dosa. Tu guru yang kedua cakap memang perangai awak jahat. Saya pun tak tahu nak terima ke tak kalau awak bertobat. Tapi kalau betul awak nak bertobat, di kampung. Nama dia Kampung Bersyukur. Awak pergi situ, insya-Allah awak pun bila duduk situ larut dengan ataupun larut bersama dengan orang-orang yang baik, awak akan jadi baik lagi. Tuhan pun kalau tengok dah awak pun dah berubah, Tuhan akan terima. Dan jawapan tu guru yang kedua ni tuan-tuan menyebabkan orang tu sejuk dan tinggi. Satu kampung yang namanya Besar. Tapi jawapan tu guru yang pertama agak keras. Bila keras tuan-tuan, itu dia ada satu ungkapan dalam istilah ilmu dakwah. Apabila kamu mengingkari satu-satu kemungkaran, tiba-tiba dijangka timbul satu kemungkaran yang baru, maka kamu jangan cegah kemungkaran tersebut. Maknanya cara guru yang kedua tadi nak mencegah berhadapan dengan orang yang membunuh 99 orang, menyebabkan dia melakukan satu kemungkaran yang baru. Orang itu melakukan satu kemungkaran yang baru. Orang itu telah pun melakukan satu kemungkaran yang besar, iaitu bunuh 99 orang. Tapi oleh kerana tak pandai nak menjawab, maka orang itu telah membuat satu kemungkaran yang baru dan agak-agak lebih besar lagi daripada kemungkaran bunuh 99 orang. Apa dia? Membunuh. Guru tuan-tuan jangan dibunuh. Kerana dia boleh baik hibur tak satu. Tapi oleh kerana itu guru tak belajar ilmu dakwah, dia jawab sembrono, maka dengan sebab itu maka orang bunuh dia. Kemungkaran mencegah satu kemungkaran, timbul satu kemungkaran. Orang budak-budak muda terminal dengan kita dia untuk katalah pergeseran pada mana kita dah kita orang masjid mula dah naik angin dah tengok budak-buda main gitar, orang tengah azan, bina Allah budak. Kita pun mana-mana nak mencegah kemungkaran. Kita pergi tegur dia, apa awak ni tak kerti bahasa kawan duduk azan kamu dia. Sudahlah penyewa azan orang main gitar, bina Allah budak. Tuan-tuan, di situ saya rasa kalau begitu keadaan dia tak. Sebab kalau itu yang kita buat, mungkin kawan tu tengah mabuk, angkat botol arak, hentam kepala kita. Tak ada masa-masa kita mati. Jadi fikir cara lain. Mungkin maknanya dia ada sektor dulu, kita kena pasti budak tu lepas tu buat baik sini. Ajak minum teh yang berbual. Orang yang jangan pergi direct kepada kes ini arak dan lain kita. Buat baik. Kadang-kadang saya tengok tuan-tuan, orang ini berubah bukan kerana kita mencegah, tetapi kita buat baik. Dan saya dapat pengalaman macam saya buat contoh tadi. Saya dapat merubah pemikiran penduduk itu yang anti-Islam itu dengan hati yang baik. Dan kereta bisnes yang saya kata saya bagi pada kawan saya pakai. Sebab senang saya naik bas, dia yang itu. Saya letak bagi kepada dia yang duduk di kampung tersebut. Pasal betul. Dan saya nak tengok sebenarnya nak test dia punya cara. Betul tak maknanya cara ini boleh mengubah. Salah satu tuan-tuan saya dapat berita daripada kawan saya pasal dia dalam perjalanan ke sini. Bolong dia kata dia besar, dia kata saya anak bawa kereta rental dia kata. Awak ingat kereta ada semua sih. Jadi dia respect pada rental dia, dia belum cakap tentang rental.
Kalau kita balik saja area dan pergi ke kampung, kita borak sekali dengan dia, kita belanja. Jadi kawan. Kita jadi kawan tuan-tuan. Lepas tu bila kita kata jom kita disuruh semayang. Kalau tengah-tengah ada program bila masuk asar, kita pergi semayang semua. Dia boleh pergi. Maknanya di sini tuan-tuan, saya berpihak jauhnya manusia daripada Islam ini kadang-kadang banyak berpunca daripada pendapat. Banyak berpunca daripada pendapat yang kadang-kadang terlalu keras dan Melayu pula dia bukan jenis macam Arab. Kena dikira, maknanya background budaya satu-satu masyarakat. Orang Arab tuan-tuan, ambil 2 minit. Orang Arab tuan-tuan, dia keras hati tapi dia cepat lari. Dia boleh berlari depan mata saya sendiri. Depan mata saya sendiri. Dia berlari tuan-tuan, dia boleh pecah motor. Taksi sama taksi. Dia pecah saja motor, dia lawan-lawan sampai terkeluar lagi. Nampak dia punya. Lepas tu tuan-tuan, adalah satu orang yang pergi tunjuk kepada dia. 2 orang yang lain tadi tuan-tuan, termasuk yang terkelak leher dia kerana kena kaca tadi. Bila sebut sallallahu alaihi Nabi, boleh tahu kan? Melayu tuan-tuan, kalau benda lagu tu, tunjuk keturunan tak? Background ini kena dikira. Jadi dengan Melayu dia kena hati-hati dulu. Dia tak boleh keras. Jadi kalau kita mengambil pendekatan keras, entah orang lagi, orang tak mari suruh. Orang tak akan datang ke masjid. Betul-betul kena menunggu. Kena cara kadang-kadang bukan cara agama pun. Macam saya katakan tadi, kalau kita bertemu dengan dia orang, bila bertemu, tak cerita agama. Belanja gini detail, saja sudah cukup. Lepas tu saya bagi syarat macam yang tadi, yang saya cerita tu. Bila bagi alat muzik pada dia orang, saya kata, saya nak apa ni abang, saya tak nak sebut nama lain. Katalah Abang Mat nama dia. Abang Mat kena buat satu panggil kawan-kawan yang ini orang kampung dan juga pemain gitar semua ni, saya nak untuk buatlah sikit, saya nak buat penyerahan, saya kata. Dia buat semua. Buat dengan jamuan makan, saya tu jalan. Kenapa? Saya dah cakap. Saya pun kata Islam sebenarnya tidak mencegah muzik ini apa semua. Urai dulu. Sebab dia orang pelik. Ustaz boleh bagi alat muzik. Pelik dah. Kita terang dari sudut Islam. Tak ada. Islam tidak mencegah muzik. Yang dicegahnya ialah muzik yang melalaikan. Bola tu halal, tapi kalau melalaikan jadi apa? Jadi saya katakan kita main muzik, main juga, tapi kalau boleh sembahyang dia kata. Kalau boleh. Kalau tak boleh, tak boleh. Saya boleh kata sembahyang ni wajib. Kalau tak sembahyang saya pribadi boleh. Tapi itu keras. Tapi saya bagi ayat. Kalau bolehlah maknanya lepas pada ni, saya pun dah bagi. Kalau saya bagi benda ni sampai tak sembahyang, saya pun dosa. Jadi dia orang pakai suka, lepas tu jumpa pula bila lagi Ustaz nampak rumah. Nampak? Satu kata pendekatan yang kita buat secara bersahaja, tetapi orang panggil orang terasa seronok dengan Islam yang kita bawa. Itu yang saya nak sentuh tentang kisah yang yang kedua ni ibarat. Tubuh yang kedua kata apa dia? Awak pergi ke kampung di Sarawak, kampung yang baik-baik. Satu kampung yang baik-baik, surganya hidup, masjidnya hidup. Sebab itu kita cuba usahakan supaya masjid ini hidup. Dengan kuliah, dengan apa program yang berkaitan dengan agama, kita hidup di masjid. Sehingga orang kampung ini dia jadi apa dia? Dia jadi baik kerana dia duduk dalam satu karya environment Islam yang baik. Satu apa ni, bi'ah Islam ataupun suasana Islam. Jadi kalau itu kita dapat wujudkan, kita dapat merubah dia. Spring dia akan melebar. Area kampung ini dia akan jadi cantik. Orang mana boleh bermanakan mungkin ada. Pelajar pun dia akan fikir malu ayat Allah. Sebelum ni tak jadi awal surah orang masjid, tapi dah bila dah jadi suasana yang baik, ayat menjadi orang surah masjid, dia pun paling tidak nak jaga apa ni, ayat itu. Semua ayat dia yang telah jadi orang surah orang masjid. Saya rasa itu saja. Allah Alam, dan insyaAllah kita sambung besok kali. Lusa tu kita cuti sampai 1 minggu lagi kita cuti. Bismillahirrahmanirrahim.